Abang Pencen Suka-Suki dalam santai Bandar. So hari ini Abang Pencen nak kongsi sedikit pandangan Abang Pencen Suka-Suki dalam keadaan sekarang ini, yang mana kita sedang dalam dilema hampir nak dikatakanlah satu dunia mengalami krisis inflasi, sedang mengalami krisis inflasi sebab selepas COVID-19 hampir dikatakan hampir kita pula dilanda dengan masalah makanan, masalah bekalan makanan yang tidak menjadi dan tidak mencukupi, bermula daripada insiden yang baru-baru ini kita mengalami masalah kekurangan tepung gandum. Kebanyakan tepung gandum kita import daripada negeri India, dan begitu juga masalah gula yang juga merupakan masalah yang akan mendatang, di mana dia juga merupakan satu bekalan utama yang kita perolehi daripada negara India. Dua item ni memanglah satu item yang sangat diperlukan untuk pemakanan seharian manusia. So bila kita mengalami masalah bekalan makanan yang kekurangan, sudah tentu dia akan menjejaskan keperluan bekalan makanan di peringkat pasaran antarabangsa dan juga pasaran tempatan. Ditambah sekiranya rakyat pula kurang gemar bertani, suka membazir makanan yang telah dimasak, dan banyak pembuangan sisa-sisa makanan yang sepatutnya boleh di-recycle ataupun ditambah baik, tambah nilai untuk kegunaan kehidupan. So perkara-perkara ini sebenarnya telah menjejaskan keadaan ekonomi semasa. Tambahan pula dengan kedudukan ekonomi kita yang mana kedudukan keuangan yang kurang menarik berbanding dengan dolar Singapura. So kebarangkalian dia dan kepastiannya memang harga makanan di peringkat antarabangsa kita akan menjadi naik. So kita tukaran wang kita menyebabkan harga makanan kebanyakannya menjadi bertambah 2 atau 3 kali lipat, 2 kali ganda daripada harga yang asal. So kalau dahulu kita boleh memperoleh harga makanan dengan RM1, kini dengan harga yang sama mungkin kita tak dapat RM1, tetapi kita kena membeli pada kuantiti yang sama dengan harga 3 ataupun 4, 5 ataupun hingga mencecah RM10 untuk kuantiti yang sama. So dalam hari ini Abang Pencen Suka-Suki nak berkongsi bagaimana kita boleh menangani masalah krisis makanan bermula daripada peringkat kita sendiri. So jom kita tengok apa yang ada di sekitar rumah kebun bandar Abang Pencen Suka-Suki. Jom kita tengok apa yang ada. Di belakang saya ni sebagai contoh, saya ada pokok betik. Pokok betik ini tumbuh sendiri sebenarnya. Kalau kita jaga dengan subur pokok ni, dia akan hidup dengan begitu cantik sekali. Kalau kita tengok dekat pokok betik ni ada pokok tumbuhan yang lain. Ada pokok kedondong. Pokok kedondong lepas tu ditumbuhi pula dengan ni dia, pokok labu manis. Pokok labu manis. Walaupun mungkin belum berbuah dengan sempurna, tetapi daunnya boleh kita jadikan bahan masakan yang enak dan lazat. So kita tengok lebih mendalam apa yang ada. Mari Abang Pencen nak petik betik ni. Mungkin dah sebahagiannya boleh dipetik. Tengok ni. So bismillahirrahmanirrahim, kita petik ni satu betik. Walaupun mungkin dia tidak secantik betik-betik yang lain, tetapi ini boleh saya katakan betik organik, sebab saya tidak menggunakan sembarang kemikal untuk tujuan penanaman. So saya menggunakan baja asli. Kalau tumbuh-tumbuhan, daun-daun yang ada, daun-daun yang ada macam tu saya recycle, saya kembalikan semula. Saya kembalikan semula, kita tengok ni. Saya kembalikan semula ke dalam ni, ke bawah pokok ni. Tengok tu. So tengok tu, saya kembalikan semula ke bawah pokok tu untuk tujuan penanaman. So tengok tu. So okey. So itu setakat ni dulu. So nanti kita akan sambung semula.
So kita sambung semula dalam konteks pembajaan organik ni, apa yang perlu sebenarnya ialah kita menggunakan bahan-bahan asas pertanian yang buangan recycle, seperti bahan-bahan dapur, sayur-sayuran lebihan, daun-daun yang tidak terpakai, daun-daun kering, kita tidak buang tetapi kita kembalikan semula ke dalam kita kembalikan semula ke tanah. Maknanya kita akan kulit-kulit pisang whatever tu kita akan letak dia semula ke dalam tu. Tengok yang itu itu dia macam inilah, dia akan what you call, dia akan recycle secara auto nanti. So itu sebahagian dia. So okey, so kita berbalik kepada cerita. Kita balik pada cerita betik ni. So ini ada 1, 2, 3, 4. Sekali masak 4 biji ni, saya cadang saya nak petik 2 biji ni. 2 biji saja, yang 2 biji lagi kita spare. Kita nak tunggu dia sehingga kuning. So ini adalah orang kata berbudi dengan tanah, tak janji mati kebuluh. So inilah yang akan kita perolehi. Bila tanah tu dah jadi subur, sahabat, bila tanah tu jadi subur, sahabat, so kita banyak macam-macam ni saya tanam. Ini apa, what do you call, daun belinjau ataupun melinjo. Dia pun hidup, kunyit pun ada. Selain pada bunga-bungaan lah, yang kat dalam tu ada daun 5 urut, whatever lah. Ada kari dalam lokasi yang sama sebenarnya. Dan juga ada, kadang saya tanam apa, what do you call sayang ni, blueberry pun dia nak tumbuh. So bila dah subur, tanah tu subur, jadi tanah organik ni, segala apa yang kita campak tu, biji-biji ni, maknanya macam biji betik umpamanya, kalau kita gunakan betik, kita makan betik, bijinya kita campak balik ke tanah semula, dia tumbuh. Macam ni tumbuh sendiri. Jadi nampaklah berbagai-bagai. Nampak macam-macam dia tumbuh kat sini. So itulah sahabat, saya sekali lagi menyeru supaya kita dalam keadaan ekonomi yang macam sekarang ni, agak sedikit krisis makanan, inflasi, so kita berjimat-jimat dalam pemakanan. Makan jangan makan apabila perlu, dan jangan lakukan pembaziran makanan. Dalam Al-Quran pun telah menyatakan bahawa membazir itu adalah sahabat syaitan. So tak elok membazir. Inna membaziruna syayati, maknanya membazir itu adalah sahabat syaitan. Jadi kalau kita tak nak digelar sebagai sahabat syaitan, kita jangan membazir. Okey sahabat, so apa kata, kita tanamkan semangat, kita juga menjadi penyumbang kepada pembekal, sekurang-kurangnya kalau tidak pembekal makanan untuk orang lain, tetapi bekalkan makanan untuk diri kita. So Abang Pencu Suka-Suki bawa ke laman Abang Pencu Suka-Suki. Ni jom kita tengok ni. Saya pegang je dah gugur, dah masak ni. Kedundung ni sedap ni, manis kalau dah gugur macam ni dah mula. So kedundung ni dah manis, okey. Kedundung dah ini pun kedundung ni sayang ni, Suan, kedundung saya. Suan pun dah nak masak juga. So ini boleh ditanam. Ini sengaja saya jadikan sebagai satu contoh ataupun produk. So kalau kita nak kita nak tanam kedundung, datanglah ke rumah Abang Pencu Suka-Suki. Kita boleh berkongsi pengalaman. Saya tanam dalam pasu-pasu aja macam ni. Saya tanam dalam pasu-pasu ni. Ini dalam pot-pot pasu-pasu macam ni je. Kalau macam serai ni saya semai dululah. Nanti kalau dia dah besar, dah tumbuh, saya akan alihkan ke dalam tanah. So kita tanamlah sedikit kangkung ke apa kan, umpamanya lah, untuk sehari diri lah, lebih kurang ni. Jangan asyik semua nak beli kan. Dalam keadaan ekonomi sekarang ni dengan krisis makanan, so kita bermula pada diri kita. So sekurang-kurangnya dalam sikit-sikit pun kita tanam untuk keperluan diri kita. So tengok, selain daripada berkedundung, saya juga tanam ciku, limau tengok ni. So sekurang-kurangnya kita tak payahlah beli sebiji dua. Kalau kita nak makan pun kita makan banyak. So kita makan sikit, kita tanam tanaman yang lain. So sekurang-kurangnya dapat mengatasi masalah bekalan makanan. Suka nak cakap masalah bekalan makanan. So macam ni, buah kedundung ni, saya tanam banyak. Kalau tengok ni, tu saya tanam
yang sebelah hujung kat depan rumah depan tu. Ini saya tanam, saya jadikan dia what do you call ni sayang? Saya buat alua sayang. Saya jadikan alua macam ini. Buah-buah macam ni. Ni ni sayang ni. Buah-buahan macam ni. Buah-buah macam ni kita besar sikit nanti kita petik. Jangan terlalu tua dah dan jangan terlalu muda. Dia agak-agak macam tu kita petik, kita buat alua agak-agak tak berbiji sangat Kalau berbiji susah kita nak memotong dia So ini antara bahan-bahannya So kita tengok yang lain. Okey. Okey. So kita tengok di bahagian sini pula ni saya tanam juga kedondong bila buah dia sikit dia akan jadi besar lah Kedondong ni biasa dia buahnya banyak dalam satu what do you call dalam satu tangkai macam ni biasanya lebih kurang dalam 20 biji ke macam ni tapi kalau kita kurangkan buah dia macam ni dalam 2, 4, 6, 8 buah dia akan besar-besar Kalau macam ni kalau buah dia besar macam ni kalau 2, 4, 6, 8 biji macam ni buah dia akan besar-besar So yang ini saya tanam anak kedondong Anak kedondong ni adalah daripada kedondong yang saya makan biji dia tadi. Saya akan semai semula So kalau ada orang nak ni saya jual lah ni Saya jual ni kedondong macam ni saya jual. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Ini saya buat sendiri benih kedondong ni. So siapa-siapa yang berhajat bolehlah. Tapi Abang Pencen suka-suka tak bawa hantarlah kat Shopee Ini untuk sekitar Bandar Baru Uda bolehlah. Bandar Baru Uda Johor Bahru. Kalau siapa-siapa yang nak datanglah rumah kawan-kawan memang datang beli So sebab semua benda ni kos tanah pun kos So saya gunakan pot yang terbuang saja Banyak ada 2-3 pokok macam ni saya tanam Tengok kangkung. Ada kangkung pun ada tu dia tu dia saya semai sini. Saya semai sendiri kemudian saya jual So ini juga sebagai salah satu teknik untuk kita memperbanyakkan lagi sumber bahan makanan selain daripada sayur-sayuran ini kacang renek ni lada yang saya guna ni lada So this one lada dah merah-merah dah ni apa sayang ni daun kesum. Ni kedondong bahagian belakang ni kedondongan ni. This one kedondong yang bahagian sini saya masakkan saya bagi tua untuk saya buat benih Saya nak tunjukkan kalau katakan rumpun yang biasa macam ni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 biji Kalau yang macam ni tengok ni satu tangkai ni kan ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 Ini 16 Saya juga ada tanam dalam pasu yang macam ni kita tengok Saya tanam dalam pasu je, dalam pot macam ni kita tengok buah dia Ini tengok ni ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 biji kita tengok yang sini. Yang ni ini pun dalam pasu juga dalam pot macam tu. Kita tengok ada 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 biji yang ini dia ini saya satu pokok ada berapa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ni ini agak tua. So ini dalam satu pokok dan ada pasu ni dia ada buah dalam 2 tangkai So berbaliklah cerita tadi pasal ni. So maknanya terpulang pada diri kita sendirilah kita berbicara tentang soal lalu kita bercakap kita ada masalah apa ni masalah bekalan makanan kita ada masalah krisis keuangan tapi bagaimana kita nak membantu pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam usaha kita sama-sama orang kata win-win situation jangan kita tak guna nak menyalahkan satu pihak dengan pihak yang lain nanti dah jadi bubur apa yang berlaku adalah perkara yang sudah berlaku
apa yang berlaku ada boleh jadikan sebagai batu sepadan pengajaran untuk kita dalam keadaan ekonomi negara macam ni. Tapi apa yang kita perlu buat ialah kita perlu bertindak di peringkat daripada rumah sendiri, sehinggalah kalau boleh orang yang ada ladang tu buatlah. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan masalah bakalan ayam, ayam daging, bakalan ayam yang sangat berkurangan. Kalau dulu harga makanan harga ayam dalam sekitar RM8 ke RM8, RM7, RM9, sekarang telah mencecah kepada RM10.50. RM10.50 itu merupakan satu harga yang begitu tinggi. Tapi apa boleh buat, sebab kita bakalan masalah ini bukan bermula daripada diri kita sendiri, tetapi bakalan itu berpunca juga daripada bahan makanan yang diperlukan untuk menjadi pemakanan ayam. Kebanyakannya kita import daripada luar negara. So bila duit kita dah menurun, kurang, currency kita rendah, so kita terpaksa import dalam harga yang mahal. So dalam kos yang sama kita akan mendapat nilai yang jumlah yang sedikit. Jadi kalau kita nak memerlukan kuantiti yang sama, sudah tentu kita memerlukan jumlah ringgit yang banyak untuk menampung perbelanjaan pembelian. So kos-kos itu akan dilemparkan bersama separate, dan termasuklah kepada pengguna. Penggunalah yang menjadi sasaran. Kalau saya dekat taman macam ni, teringin juga saya nak membeli ayam, tapi apakan jadi, mana boleh. Dah tentu kita berdepan dengan masalah tindakan undang-undang daripada pihak berkuasa tempatan. So perkara-perkara ini sebenarnya menjadi satu kesulitan dalam kehidupan, di mana yang boleh kita atasi bersama, kita atasi bersama. Di mana yang kita tak boleh, kita tawakal kepada Allah, kita reda dengan apa yang telah ditetapkan. Tapi kalau macam kecil-kecil macam ni, BSS suka bercocok tanam, even dalam pasu-pasu je macam ni lah, pasu-pasu terbuang ni, pot-pot terbuang kontena minyak ni, saya tanam dengan bendi, bendi macam ni lah. Ini dah dipetik, ni buah bendi ni, katakan boleh lah, kalau untuk sebatang 2-3 batang ke 4 batang, untuk abang Vincent cuki-cuki makan sendiri boleh lah, untuk saya sendiri. Tapi kalau untuk perniagaan tidaklah. So itulah sebagai garis panduan. So kita berusaha menangani masalah krisis makanan ini secara bersama. Mana yang boleh kita buat, kurangkan perbelanjaan harian, dan menanam mana yang boleh. Kita buat tanaman-tanaman sedikit macam ni. Kalau kata bumi hijau, dulu ada konsep bumi hijau, so kita tanam mangga. So itu setakat ini perkongsian Abang PJ Tukuski, dan saya kira ini satu perkongsian yang perlu diambil perhatian bersama, sebab masalah bekalan makanan ini merupakan satu masalah makanan yang serius, melibatkan keperluan untuk anak cucu kita pada masa akan datang. Saya harap pihak-pihak bertanggungjawab suka untuk mengambil tindakan yang serius dalam perkara ini, secara orang kata secara jangka panjang. Kita bukan sekali dua telah mengalami masalah ini. Semua mengetahui bahawa kita adalah pembekal ataupun pengeksport makanan industri seperti minyak, minyak masak sawit kita ekspor, bahan-bahan lain pun ada juga yang diekspor. Tapi kalau keperluan yang lain, beras, tepung dan sebagainya, masih ada yang kita import daripada luar negara. Jadi itu kita memerlukan komitmen bersama daripada semua pihak supaya semua berdisiplin dalam mengurus dan menggunakan bekalan makanan yang telah diadakan di pasaran kita. So sekali lagi jumpa bersama Abang PJ Tukuski dalam konten-konten yang lain. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dah.